Hello semua. Okey, so bersama dengan Teacher Aisyah hari ini untuk subjek Sains. Okey, so pada hari ini Teacher Aisyah akan ajarkan teknik menjawab soalan sains bagi kertas 2. Okey, so pada hari ini apa yang kita akan pelajari? Kita akan pelajari yang pertama, pemboleh ubah dimalarkan. Pemboleh ubah dimalarkan bermaksud pemboleh ubah yang sama, okey, dalam penyiasatan tersebut. Yang kedua, kita akan pelajari pemboleh ubah dimanipulasi. Pemboleh ubah dimanipulasi bermaksud pemboleh ubah yang berbeza ataupun apa yang kita selalu tukar-tukarkan dalam penyiasatan tersebut. Okey, contoh Teacher Aisyah bagi, kita ada satu penyiasatan, okey, yang mana eksperimen tersebut ataupun penyiasatan tersebut mengenai ketumpatan. Okey, jadi bila ketumpatan kita menggunakan sebiji telur, kemudian kita menggunakan air suam dan juga garam. Cawan A kita letakkan garam sebanyak 5 sudu dan cawan B kita letakkan garam sebanyak 10 sudu. Berdasarkan penyiasatan tersebut, apakah pemboleh ubah dimanipulasi? Okey, so untuk soalan tersebut, jawapannya apa yang berubah di situ? Jawapannya adalah kuantiti garam yang dimasukkan ke dalam cawan. Dimalarkan, kita boleh bagi jawapan objek yang digunakan, atau kita boleh kata jenis telur, ataupun kita juga boleh menggunakan ataupun kita boleh bagi jawapan air suam yang digunakan, kuantiti air suam. Okey, isi padu air suam. Sebab isi padu, kuantiti ataupun telur adalah perkara yang sama untuk kedua-dua jenis cawan. Okey, dan yang ketiga kita ada kat sini, pemboleh ubah bergerak balas. Bila kita kata pemboleh ubah bergerak balas, maksudnya kita nak tengok apa kesan ataupun kenapa kita lakukan eksperimen ini. Seperti contoh Teacher Aisyah bagi tadi, penyiasatan telur dan garam, sebab kita mahu melihat ketumpatan telur tersebut ataupun ketumpatan jisim air. Okey, jadi pemboleh ubah bergerak balas untuk penyiasatan tersebut adalah ketumpatan sesuatu objek ataupun ketumpatan sebiji cawan dalam air. Okey, selain daripada kita akan belajar pemboleh ubah pada hari ini, kita juga akan belajar tentang tujuan penyiasatan. Maksudnya, apa tujuan kita melakukan penyiasatan tersebut? Jawapan dia lebih kurang sama macam bergerak balas, tetapi ada ayat ataupun ada skema yang berbeza sedikit macam mana cara menjawab tujuan penyiasatan. Kemudian kita akan teruskan pula dengan corak ataupun pola. Corak ataupun pola ni kalau ada soalan dalam bentuk jadual ataupun soalan berbentuk graf yang mana dia ada pattern. Okey, pattern tu dalam bahasa Inggeris, tapi bahasa Melayu kita panggil as corak ataupun pola. Okey, untuk sesuatu eksperimen, contoh kita ada bekas A 5 minit. Okey, apa dia punya kalau kita jemur di tengah panas. Okey, kalau untuk bekas A masa dia adalah 5 minit, bekas B masa dia adalah 4 minit, bekas C masa pengeringan ataupun masa air berkurang adalah 3 minit, bekas D masa pengeringan adalah sebanyak 2 minit. Nyatakan corak atau pola penyiasatan tersebut dalam eksperimen itu. Okey, jadi kita kena nyatakan pola dia sama ada menaik ataupun pola dia adalah menurun. Itu adalah pola. Bila kita kata pola, jawapannya adalah semakin meningkat ataupun semakin menurun ataupun mendatar. Kita kena tengok, okey, kepada eksperimen tersebut, penyiasatan.
Seterusnya, last kali kita akan belajar tentang hipotesis. Okey. Pada hari ini sahaja tips yang Teacher Aisyah akan ajar. So, lepas ni kita akan tengok contoh-contoh soalan penyiasatan yang mana kita akan relatekan ataupun kita akan gunakan soalan-soalan yang kita ajar hari ini dalam soalan UPSR untuk sains. Okey? So, sama-sama kita tengok macam mana kita nak tackle soalan itu untuk bagi jawapan yang tepat. Okey, jadi di sini adalah teknik menjawab soalan sains kertas 2 yang mana Teacher Aisyah sudah tukarkan dalam bentuk soalan supaya kita lebih faham macam mana nak letakkan pemboleh ubah yang sesuai. Okey, di sini kita ada tips cari pemboleh ubah berdasarkan jadual melintang. Okey, jadual melintang ada dua begini. Jadi awal-awal kita dah tulis guna pensel. Di sebelah atas adalah PM dan di sebelah bawah adalah PB. Apa maksud PM? PM adalah pemboleh ubah dimanipulasi dan PB adalah pemboleh ubah bergerak balas. Okey, jadi tengok dekat sini. PM berada sebelah atas, PB berada di sebelah bawah. Okey. PM untuk soalan ini adalah tahun dan PB pemboleh ubah bergerak balas di dalam soalan ini adalah bilangan haiwan. Okey, jadi kita tengok kat sini bilangan haiwan ekor. Kita boleh buat dalam kurungan ekor ataupun kita just jawab bilangan haiwan. Okey, kita teruskan dengan soalan yang seterusnya berdasarkan jadual menegak. Kalau tadi jadual melintang, di sebelah atas adalah PM dan di sebelah bawah adalah PB. Tetapi kalau jadual secara menegak, kita adalah kiri dan kanan. Di sebelah kiri adalah PM, pemboleh ubah dimanipulasi, dan di sebelah kanan adalah PB. Okey, kita tengok kenapa di setiap eksperimen ada PM dan PB tetapi tak ada pemboleh ubah dimalarkan. Pemboleh ubah dimalarkan kita guna ayat PDM. Okey, dia punya words adalah PDM. Disebabkan PDM akan dijumpai ataupun mudah dicari kata kunci untuk pemboleh ubah dimalarkan dalam soalan. Okey, biasanya dia akan bagi atas soalan dan di bawah dia akan bagi dalam bentuk jadual. Jadi senang kita nak identify. Lagi satu, PDM kenapa tak diberi dalam jadual? Kerana PDM boleh difikirkan sendiri berdasarkan penyiasatan tersebut apa yang sama. Itu adalah soalan bonus kalau ditanya sebab of course kita boleh jawab apa yang sama dalam penyiasatan tersebut. Okey, jadi untuk soalan ini bahagi pemboleh ubah dimanipulasi adalah kuantiti air. Sebab apa? Tengok 50, 100, 150 dan 200. Maksudnya setiap air yang digunakan adalah berbeza kuantitinya. PB, pemboleh ubah bergerak balas adalah benda yang kita nak tengok ataupun result. Okey? Result keputusan yang kita nak cari, yang kita nak tahu daripada sesuatu penyiasatan. Jadi untuk eksperimen ini kita nak tahu masa yang diambil oleh garam untuk larut berapa minit. Okey? Seterusnya kita akan pergi kepada berdasarkan raja dan jadual. Berdasarkan raja dan jadual bermaksud soalan tersebut ada dalam bentuk gambar raja dan juga ada maklumat dalam bentuk jadual. Soalan ini agak tricky kerana apa? Kita tengok dekat sini. Tips cari PM, tengok apa yang berbeza pada gambar yang kita boleh ubah. Pasu tak boleh dijadikan sebagai PM. Tengok dalam jadual. Yes, jadual ini sama seperti jadual menegak, dia ada kiri dan kanan. Tetapi ingat pasu. Tengok dekat atas saiz pasu adalah sama. Jadi kita tak boleh letakkan pasu sebagai PM, sebagai pemboleh ubah dimanipulasi. Yang kita boleh ambil daripada jadual hanya PB di sebelah kanan, purata ketinggian anak pokok dalam kurungan sentimeter.
So, macam mana kita nak cari PM? Kita berbalik dengan gambar rajah. Kita tengok pada gambar rajah tersebut, kuantiti biji benih adalah berbeza. Ini adalah PM. Adakah disebut dalam jadual? Tidak. Adakah ditunjukkan dalam gambar rajah? Yes. Dia tunjuk dalam gambar rajah tapi dia tidak nyatakan dalam soalan. So, untuk menjawab kertas 2 sangat tricky sebab kita kena buka mata, kita kena bulatkan setiap benda yang kita rasa penting. And of course, PM, PB dan PDM, pemboleh ubah dimalarkan, kita kena bulatkan awal-awal sebelum soalan tu tanya. Tak kira lah kita dah bulatkan tapi kat bawah tak ada soalan pemboleh ubah, that one is your effort. Tapi kalau awak dah bulatkan siap-siap, and dekat bawah awak tengok tiba-tiba ada soalan pemboleh ubah untuk ketiga-tiga pemboleh ubah, yes, that one your bonus. Sebab kita dah bulatkan awal-awal, kita dah gariskan awal-awal. So, not wasting time untuk kita cari balik and kita go through balik pada question yang diberi. Okay, next. Kita ada tips cara pemboleh ubah berdasarkan rajah. Kalau tadi kita ada combine gambar rajah dan jadual, tetapi di sini kita hanya ada gambar sahaja. Walaupun hanya ada gambar, tetapi ada ayat-ayat yang memberikan info ataupun maklumat pada gambar rajah tersebut. Okey, kita tengok PM, pemboleh ubah dimanipulasi. Hari ketiga, hari kelima dan hari ke-7. Bermaksud roti tersebut dicatat setiap perubahannya pada hari-hari yang berbeza. Bukan satu hari kita catat semua jenis roti. Okey, kemudian apa yang kita nak perlihatkan ataupun apa yang kita nak cari dalam eksperimen ini, itu disebut sebagai PB. Dekat sini dia ada tulis tumpuk hitam, black patches, and air, water. So kita dah ada dua info, tapi kita jangan confuse. Sebab apa? Yang kita akan lihat sebagai result adalah PB, tumpuk hitam. Kita tengok hari ketiga tumpuk hitam sedikit, hari kelima banyak sikit dan hari ketujuh lebih banyak menyeliputi seluruh roti. Dan air dekat sini apa fungsi dia? Air ini adalah PDM, pemboleh ubah dimalarkan. Sebab apa? Setiap hari dia titiskan air yang sama kuantitinya pada roti tersebut. Okey, tengok dekat sini teacher ada tulis tips cari PM. Apa yang boleh diubah berdasarkan situasi yang kita boleh diubah atau tukar. Tips cari PB, teacher Aisyah tulis apa? Tengok perubahan keadaan yang berlaku. So kita kena buka mata kita and kita akan tahu roti ini akan bertambah kulatnya hari demi hari. Okey, seterusnya macam mana kita nak mencari pemboleh ubah berdasarkan carta palang. Okey, kalau berdasarkan jadual tadi kita ada kiri dan kanan ataupun atas dan bawah. Sekarang carta palang pun sama. Kita ada Y-axis dan kita ada X-axis. Bila ada Y dan X-axis, PM dan PB terletak pada kedua-dua paksi tersebut. Okey, paksi yang mendata ini kita letakkan sebagai PM, pemboleh ubah dimanipulasi. Dan paksi yang menegak ini kita letakkan sebagai PB, jarak yang dilalui dalam kurungan meter ataupun sentimeter. Tengok pada soalan. Okey, kat sini teacher Aisyah ada bagi tips. PM berada di paksi X, iaitu paksi yang mendata sebelah bawah, dan PB berada di paksi Y di sebelah atas. Nampak tak? Warna merah. Warna merah is peringatan penting. Kenapa? Jangan lupa letak parameter bagi PM dan PB. Apa maksud parameter kat sini? This one is parameter. PM, M, meter ataupun sentimeter. Kita kena tengok apa yang unit diberi pada soalan tersebut. Seterusnya, teknik menjawab soalan sains kertas 2.
tips jawab tujuan penyiasatan. Okey, kalau tadi kita belajar macam mana nak letak PM dan PB, sekarang kita nak tahu apa tujuan setiap penyiasatan yang ada. Okey, still Teacher Aisyah letakkan yang mana satu PM, yang mana satu PB. Tetapi kita tambah soalan di sini, kata kunci untuk menyiasat hubungan di antara PM dan PB. Nampak tak? Di dalam kita mencari PM dan PB, kita juga boleh menjawab soalan lain, iaitu soalan tujuan penyiasatan. Tetapi ayat yang berbeza. Kalau PM dan PB, kita just tulis je. Okey, berat kotak dalam kurungan kilogram, kekuatan daya geseran, dah settle. Tapi kalau untuk tujuan penyiasatan, kita kena buat ayat sikit. Apa ayat dia? Untuk menyiasat hubungan di antara apa PM? Berat kotak, apa PB? Dan kekuatan daya geseran. Sangat simple, sangat senang untuk diingat. Kita tahu PM dan PB, of course kita dah boleh jawab tujuan penyiasatan. Tapi kalau awak nak cari PM dan PB pun bercelaru, so nak cari tujuan penyiasatan ini, awak mesti jawab salah. Okey? Kalau ikut tips teacher, awak akan dapat markah. Kalau tak ikut tips teacher untuk cari pemboleh ubah, PDM, PM dan PB, awak tak dapat jawab ke semua soalan-soalan yang lain. Okey, seterusnya kita ada apa di sini? Tips cari corak ataupun pola berdasarkan jadual. Kita ada kuantiti air, masa diambil oleh garam untuk larut. Tengok Teacher Aisyah gunakan soalan yang sama dengan kita cari pemboleh ubah tadi, tetapi kita tukarkan dengan kita mencari corak ataupun pola. Kita ada pola menaik, maksudnya penyiasatan itu meningkat ataupun bertambah. Kemudian kita ada pola menurun, maksudnya berkurang dan mendata, tiada perubahan. Okey, 3 keywords ni sahaja yang boleh dibagi sebagai jawapan untuk soalan pola dan juga corak. Perhatikan sama ada nombor berada dalam turutan secara menaik, menurun atau mendata. So kita tengok kat sini, corak bagi PM adalah meningkat dan corak bagi PB meningkat. Dua-dua meningkat. Okey. Seterusnya kita ada tips jawab apa? Tips jawab soalan pemerhatian. Okey, walaupun tadi Teacher Aisyah just tulis kita kena cari tujuan penyiasatan, corak dan hipotesis, tapi dalam soalan ni Teacher Aisyah tambahkan lagi satu apa yang kita nak cari, iaitu tips jawab soalan pemerhatian. Contoh soalannya adalah berdasarkan penyiasatan tersebut, apakah pemerhatian yang berlaku? Itu soalan yang selalu keluar dalam kertas 2. Jadi macam mana kita nak jawab? Keluasan tanah menggunakan traktor lebih besar berbanding menggunakan pencakar. Kita nampak ayat keluasan tanah. Kita nampak kaedah yang digunakan ada 2, pencakar dan traktor. Jadi kita ubahkan ayat tersebut. Tengok tips teacher. Mulakan ayat menggunakan pemboleh ubah PB, bergerak balas, dan buat perbandingan antara 2 objek ataupun maklumat. Day 1 is sebelah kanan adalah PB, and apa objek ataupun maklumat yang ada untuk kita bandingkan, kita ada kaedah. Sebab itu ini adalah jawapannya. Boleh faham?